Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua. Okey, hari ini bersama saya Hazwan XOXO di dalam Kita Bincang Podcast. Jangan gaduh-gaduh, kita bincang, okey? Okey, hari ni special. Hari ni kita berada di pusat kecemerlangan Sukan Paralimpik di Kampung Pandan. Dan bersama saya ni salah seorang coach jurulatih yang ada kat sini, yang katanya dia ni coach untuk satu sukan yang digelar apa, boccia sebutan dia. Boccia, ada orang panggil boccia lah, bokia lah. Tak tahu apa yang betul. Jadi yang betulnya apa, coach? Sebutan dia boccia. Boccia sebutan yang betul. Jadi jangan silap bukan cia, bukan, dia boccia, ada sukan boccia. Jadi sebelum kita nak cerita lebih lanjut pasal sukan boccia, kita nak berkenalan dululah dengan coach kita, Coach Aiman ni. Coach, boleh tak kenal diri coach dulu, cerita sikit lah pasal coach dulu kan? Boleh. Nama saya Aiman Hafizi. Okey. Merupakan coach kebangsaan sukan boccia di bawah Majlis Sukan Negara. Merupakan coach dah 5 tahun dalam program. Start bermula dengan sukan boccia ni pada 2017 sebagai volunteer, and then diserap masuk dan menjadi coach pada Majlis Sukan Negara pada 2019 lah. Sekarang ni di bawah Majlis Sukan Negara, satu sukan yang ada sukan boccia. So dalam program kita ada lebih daripada 9 atlet lah dalam bawah program. So saya dan merupakan satu barisan jurulatih jugalah bernama Coach Raja sekali dalam program ni. Itulah. Jadi nak dipahamkan sukan boccia ni hanya ada untuk sukan para je lah. Sukan untuk khas untuk para saja, sebab dia tak ada sukan kepada able kan, dia hanya khusus kepada mana. Macam contoh kalau badminton ada para badminton, betul. Contoh kalau bowling ada para bowling. Tapi boccia dia memang khusus untuk speciality untuk disability yang dihaskan untuk sukan ni. Jadi boleh tanya jenis-jenis yang ada untuk sukan boccia ni, saya khususkan boccia ni kalau ikutkan adalah dipanggilkan sebagai entertainment atau treatment kepada kanak-kanak di bawah condition cerebral palsy. So di bawah asalnya entertainment untuk terapi diorang, tapi dah diterapkan, dah diketengahkan untuk sukan, itu dah dijadikan sukan, dia jadi sukan boccia. So dalam sukan boccia ni ada 4 kategori. Kategori itu dia jadi BC. BC tu adalah boccia kategori 1. BC1, BC2, BC3 and BC4. So BC1 dan BC2 khusus pada cerebral palsy condition, atau individu tu ada didiagnose sebagai cerebral palsy. Kategori BC3 dia ada 2 condition, cerebral palsy dengan muscular dystrophy. Muscular dystrophy tu kalau sedia maklum memang lembik lah tangan dia, upper limb dia di bawah dia macam tu. Kalau kategori 4 macam Noah Askuzaimi, dia kategori 4 adalah spinal cord injury, muscular dystrophy dengan recongenital. So dia tak ada CP untuk kategori 4 ni. Dan tapi unik buat boccia ni, bila kita susun kekuatan, nombor 1 dalam kategori 4 lah. 4, 2, 1 dan 3. Dia terbalik susunan. Terbalik susunan dia. So orang selalu anggap yang 4 tu atas, bawah, yang nombor 1 atas. Dia tidaklah. Dia 4, 2, 1 dan 3 susunan dia boccia. Okey, saya sebenarnya agak barulah nama boccia ni. Mungkin ramai rasanya yang menonton ni pun sukan boccia, sukan apa kan. So bila saya tengok tu, dia macam lebih kurang macam boleh padam. Betul. So adakah cara dia ataupun kiraan mata dia sama je? Unik buat sukan boccia ni kan, kita memang apply atas floor atau mat. Memang kita apply atas mat. Kita main atas mat, kita apply pun atas mat. Dia ada panggil macam court badminton punya mat tu. So ukuran dia adalah 6 meter kali 12 meter setengah. So 6 meter lebar, 12 meter setengah ke depan, panjang. So dibahagikan pada 6 box. So court tu dah baling, sebab bola tu kalau imaginekan bola tu, dia saiz dia lebih kurang dalam segenggam untuk kita lah. Tapi dalam biji bola tu dia bukan keras tau, dia bukan berat. Dia dalam tu macam seat yang kalau kita beli kasut kotak dalam kecil kan, dalam tu dalam biji bola tu. So setiap atlet, macam contoh saya dengan anda pakai bola tu, saya ada bola 6 biji dan awak pada 6 bola 6 biji. So kita akan berlawan untuk acara individu lah. So rule dia tak sama sangat macam long ball atau petong tak, tapi rule dia unik dia sebabkan
sizing of the court tu juga salah satu punca, sebab court tu dibesarkan 6 meter dengan 10 meter ke depan. So unik lah kat situ. Sukan bocah. Oh, itulah keunikan dia, kelainan dia lah. Khusus untuknya untuk atlet yang naik bawa wheelchair, sebab memang wheelchair bounce. Dia standing tak boleh, dia berdiri tak boleh. Sebab tu dia berbalik pada kategori, balik kecacatan dia menyebabkan dia dikategorikan untuk main sukan tu. Macam tu. Okey, faham. So kalau saja tanyalah kan, sukan boccia ni kira ada kat Malaysia ni dah lama ke baru? Dah lama, tahun 1999-98, tapi tak dikenalkan. Sebab asalnya sukan boccia ni adalah untuk kanak-kanak entertainment, untuk entertainment anak-anak seberpasi di sekolah-sekolah seberpasi, sekolah-sekolah special, sekolah-sekolah dikhususkan untuk anak-anak condition macam ni. So mesti ada kalau ada boccia dia lah. bergantung pada pihak pengurusan lah. Selalu dia memang ada lah, di luar negara pun ada, dekat mana-mana pun ada. Tapi bila dah diketengahkan, entertainment tu dah diketengah sebagai sukan, dia jadikan sukan lah. Macam tu. Okey, faham. So kalau macam coach sendirilah, saya. Kan, macam mana coach boleh terlibat pula dalam boccia? Good question. Saya terlibat ni pada 2017. Sebab background saya bukan kejurutihan. Saya memang background sebagai the graduate as a physiotherapy education. So join untuk volunteer, and then 2017 pada tahun tu 2017 kita tuan rumah Sukan C. Join salah satu atlet dekat sini untuk jadi pengiring. Unik pasal boccia ni, salah satu sukan yang ada pengiring. Pengiring tu untuk mengurus, membantu, menjaga atlet tu. Sebab dia wheelchair bounce kan, pengurusan dia semua tu. So asalnya begitulah. 2017, lepas tu diserap di bawah persatuan 2018, 2019 diserap untuk maju sukan negara lah, untuk jadi coach dalam program maju sukan negara. Okey, faham. Itu bahagian coach lah. Saya nak tanya, kalau okey lah pemilihan atlet pula. Kalau contohlah kita normal lah, sukan normal, pemilihan pada wakil sekolah. Ya, kan? betul. Wakil negeri lah main sukan ni, kita wakil-wakil barulah dapat wakil negara ni. Betul. Jadi macam boccia macam mana pula pemilihan boccia ni? Pemilihan dia, sebab untuk maklumat, setiap tahun ada 2 atau 3 sirkit kebangsaan. Bila sirkit kebangsaan, mana-mana atlet yang ada di bawah negeri masing-masing datang untuk compete di tournament competition dekat sini. Lepas tu baru-baru ni Sukan Parasukma, dan disedap melalui dari situ. Sebab setiap negeri yang ada atlet-atlet boccia ni ketengahkan dari sirkit kebangsaan, lepas tu masuk dalam Parasukma dan disedap daripada situ. So daripada setiap negeri dia dah kena pasti awal lah. Dah kena pasti awal, dia adakan sukan tu dekat negeri. Betul. So memang bermakna dalam Malaysia setiap negeri memang dah ada tim boccia dia. Dia kebergantungan pada kapasiti atlet tu. Macam contoh macam Labuan ada 1 atlet, macam Johor setakat ni ada 4 atlet. Sebab mungkin tak dikenali orang ramai kan, orang tak sedia maklum dengan kehadiran boccia ni. Cuma hanya yang tahu pun mungkin komuniti boccia, atlet yang OKU sahaja dia maklum perkara ni. Betul lah tu. Macam kita pun baru tahu kat macam tu. Betul. Jadi baguslah, baru kat sini baru kita tahulah macam tu sukan boccia. So dia memberi, orang kata, kelebihan lah untuk orang yang parah ni. Boleh juga bersukan, boleh juga join benda ni kan, mungkin daripada entertainment asalnya kepada sukan yang dia boleh mengharumkan nama negara dah kan. Untuk terapi lah sebagainya. Sebab pada awalnya pun pada awalnya pun sukan ni agak pelik jugalah kan. Sebab rule dia, sebab kalau ada orang buat research kan, kategori 3 tu adalah paling kritikal lah, sebab dia guna RAM. Dia ada guna RAM, dan dia punya pembantu atau pengiring atau kita panggil dalam rule adalah RAM operator. Sebab dia memang tak boleh nak bercakap. Ada yang tak boleh bercakap, ada boleh bercakap, ada yang leher saja boleh function, yang seluruh semua memang tak boleh function. So dia pakai RAM. Bila dia pakai RAM tu, so RAM tu yang mintakan atlet tu yang memberikan arahan, dan RAM operator yang menguruskan RAM tu, dan RAM tu berjalan. So dua-dua ni kalau pergi main game, bagi compete mana-mana tournament, dia menang dan dua ada medal. Soalan siapa-siapa nak pengiring lah. Pengiring lah untuk kategori BC3. BC1 hanya duduk di belakang lah, membantu sebab kelemahan dia orang. BC2 dengan BC4 rule dalam game dia hampir sama. Dia tak ada pengiring atau pembantu ketika game tu berjalan lah. Betul. BC3 kalau misal kata nak research kan, kita tengok macam macam ada orang kata lah, kesian lah boccia ni. Cuba mendalami sikit, buka boccia BC3. BC3 ada yang tahun lepas dia dulu Paralimpik Tokyo.
main pun pakai gas, pakai netball. Yes, gold medal. So kita tak boleh kita tak boleh predict dan kita tak boleh downgrade kan yang disability ni you tak boleh main sukan. Tu ya, kalau misal kata siapa yang nak mendalami, ada yang mula-mula macam saya dulu personally lah, mula-mula jadi coach bocah dia macam sakit macam sedih macam boleh ke kan macam sukan kita tahu berpeluh, sukan kita tahu dia kena aktif, tapi bila bocah ni, a good thing about bocah is kita nak intelligent. Practicality dia memang macam tu lah. Kalau nak tengok, sebab yang tengok sekarang ni semua yang okey. Kita ada dalam program atlet BC3, memang main pun mengharapkan gelonsor, dan dia ada masalah verbal. Ada setengah negara tak ada masalah verbal. Bila tak ada masalah verbal tu, dia boleh berinteraksi dengan dia punya assistant, dengan RO dia, ramp operator. Tapi kalau masalah verbal, is very tough for dia punya ramp operator tu untuk faham dia lah. Macam tu. So kita ada dalam program 2 orang, lelaki perempuan. Mostly dalam program kita semua ada couple lah. Mana lelaki perempuan, macam tu. Dia tak baling macam kategori lain. Kategori 1, kategori 2 dengan kategori 4 dia boleh baling. Dia boleh baling. Tapi kategori 3 unit dia pakai gelonsor. Cumanya kategori 1 unit dia boleh pakai kaki. Contohlah kalau tangan dia tak function, atau dia punya disability tu tak menguatkan dia untuk diletakkan kategori pakai tangan, kaki dia boleh pakai. Di Argentina ya, kategori 1 Argentina pakai kaki, cubit bola tu hayun baling 10 meter boleh pergi. Ada yang tak boleh picit pakai ibu jari. Kasut tu dah dimodified, dikhususkan, tapi kena declare lah dengan perundangan di sana. Maksudnya di dalam rule and regulation tu, so dia boleh pakai kasut yang ada device untuk dia sepak bola, dia sepak lah. Unik buat bocah macam tu lah. Kita modifiedkan kita punya equipment untuk keselesaan dan kesesuaian atlet tu sendiri. Okey. Uish, benar kan? Betul. Ini betul-betul rare. Ini rare. Ini sukan yang rare kat Gila, betul. Sama-sama ke? Tak boleh gerak, tak boleh bercakap. Ada sukan Dia pakai wheelchair yang motorized, macam ada setengah atlet. Kalau luar negara lah, kita khususkan lah, luar negara lah kita nak cakap yang diorang ada yang sampai 6 biji tayar. So dua. So memang wheelchair dia bagak lah, memang besar, dengan bateri besar. Ada yang luar negara yang robot, sebab dia memang tak boleh nak buat apa-apa. Dia memang wheelchair tanpa pemasangan. Ada setengah tu mengharapkan skrin komputer tu lah, skrin tablet tu lah, untuk dia berinteraksi dengan dia punya pembantu atau pengiring dia. Ada yang bila nak minum, dia tekan satu button, botol datang minum untuk dia, sediakan botol. Macam tu. Australia lah. Biasalah negara Europe, dia punya modality hebat kan. Dia ni macam penyakit ni lah, Stephen Hawking apa ni? Stephen tu. Stephen yang genius tu kan. Ya, betul lebih kurang. Okey. Wah, ini satu benda kritikal lah, tapi it's very great. Betul. Wah, hebat sudah. Rare tu. So dia sebenarnya dia perlukan support betul lah daripada tim, daripada pengiring. So kalau kita saja cerita lah, kalau negara kita ni Malaysia ni kan, so support mostly from mana? Daripada KBS, daripada MSN, daripada macam mana support ni? Khususnya kalau misal kata untuk Persatuan Negeri dengan Persatuan Kebangsaan, memang agensi swasta lah kan. So kalau peranan Majlis Sukan Negara ni menyediakan fasiliti kelengkapan kejohanan kepada atlet-atlet di bawah jagaan mereka, especially atlet kebangsaan national. So peranan persatuan pula, Persatuan Negeri, diorang akan mencari atau bakat-bakat baru dan diketengahkan. Dan bila dia ada potential untuk diketengahkan untuk dibawa ke luar negara, macam compete untuk tournament antarabangsa, dan diserap masuk untuk dalam program lah. So pencarian dia macam begitu. So peranan masing-masing agensi tu ada peranan lah. Betul. Dan menjayakan ialah satu nak fokus semua. Ya, betul. So pendapat coach sendiri lah peribadi, adakah sekarang ni cukup tak fasiliti kat negara kita tu untuk support sukan boccia ni? Dari segi apa yang saya nampak, setakat ni boleh dikatakan memuaskan lah. Sebab dulu nak kata boccia, orang tak kenal tu sangat banyak. Orang tak tahu, so pergerakan tu mungkin masa tu agak terbatas. Tapi kali ni bila dah kenal, dan sokongan yang paling kuat daripada Majlis Sukan Negara, bagi segi fasiliti, untuk maklumat, satu set bola tu pun dah berapa ribu. Dah ada 3 biji dalam 13 biji. So satu atlet, satu orang je bola. Ada setengah tu kalau yang dah pro sikit, dia 3 set bola. So dari situ pun dah makan fasiliti kat situ, dah kira dah makan kos yang agak tinggi. So sebab di sini juga pihak pengurusan Majlis Sukan Negara pun menyediakan allowance untuk atlet. Sekarang ni dah katakan gaji. So pengiring pun dia diberikan untuk menjaga atlet ni. So dari segi fasiliti tak ada masalah. Untuk kalau dalam Majlis Sukan Negara so far tak ada masalah lah. Memang okey.
Alhamdulillah lah dia dapat orang kata support yang Support yang sangat lah. cukupi, betul. Sebab itulah atlet kita boleh menang pingat semua InsyaAllah, Alhamdulillah. Itulah. So kalau dalam orang tanya untuk latihan pula. Latihan diorang macam mana? Tiap-tiap hari training ke sebulan sekali ke macam mana? Latihan ni kalau ikutkan untuk bocah, sebab mana-mana lah semua tahu kalau lack of training memang jadi worse lah kan. Okay. So latihan pun 5 hari seminggu. Isnin sampai Jumaat. Ada 2 sesi pagi dan petang. So latihan kena konsisten. Sebab kenapa pagi dan petang? Sebab kalau kejohanan luar negara ada sesi pagi, ada sesi petang. Betul. Satu. Kadang-kadang sebab kita dah mungkin dah terbiasa Sabtu Ahad kita cuti kemungkinan. Tapi ada setengah negara tournament tu Isnin dan Ahad pun game berjalan. Betul. Macam cuti perayaan. So ada benda yang kita ikut keperluan kejohanan yang akan datang. Macam baru-baru ni Paris, pukul 10 malam waktu habis kita game. Di waktu sana. Tapi sini waktu ni kita kena training malam sebab kita bukan nak ambil waktu tu, kita nak ambil suasana malam tu. Suasana malam yang training kat sana. Macam itulah. So training memang committed, memang 5 hari seminggu. Seminggu tu memang compete. So Sabtu Ahad memang rest day lah. Sabtu Ahad cuti lah. So Sabtu kalau Ahad cuti umum ada? Cuti umum bergantungan cuti umum ni dia tak ada semua yang kita boleh ambil. Kita bergantung contoh kalau ada kejohanan yang kita pergi tapi perayaan tu atau cuti umum yang wajib selalu yang khusus dia ambil pun kita akan compete juga tournament tu atau latihan tu apa, tapi sebab nak ada tournament betul ada je yang raya bulan puasa pula sambut kat luar itu bulan puasa pun training lah training kalau bulan puasa kita ambil masa, kita akan adjust lah segi masa sebab kalau awal sangat pun nanti bila macam normal timing kan nanti waktu nak berbuka kan dah ganggu sikit kan. So kita kita reshuffle balik lah jadual tu. So setiap sesi tu berapa jam selalunya? Untuk pasukan bocah memang 3 jam setengah pagi, 3 jam setengah untuk sesi pagi, 2 jam atau 2 jam setengah, dia bergantung pada sesi petang. Kita gap tengah hari tu agak panjang sikit sebab bila atlet ni wheelchair bounce, dia nak pengurusan makanan, nak makan lagi, pengurusan bilik air lagi sebagainya. Sebab bocah ni kita tak boleh nak hush diorang punya pengop dalam latihan direct, tak boleh. Sebab betul. Dia wheelchair bounce kan. Sebab ada masa ni atlet yang waktu tu dia nak membuang kan. Sebab dia dah wheelchair bounce macam betul, kita betul. Mungkin dah boleh lari sekejap kan. Itu yang kita ajakkan dalam 5 jam atau 6 jam satu hari training. Faham. So semua training jalan kat sini lah? Berjalan dekat sini, betul. Di Dewan Latihan Majlis Sukan Negara, Kapolri Pepandan ni lah. Sedia semua sini lah. Betul. So kalau sajalah soalan kita yang terakhir lah, boleh. Terakhir untuk sesi ni lah bersama coach kita, apa orang kata harapan ataupun pandangan coach sendirilah sukan bocah ni untuk masa akan datang di Malaysia ni? Saya punya harapan mungkin kalau cerita nak macam langit pula kan. Tapi kita nak tahu saya mengharapkan, saya memang mengharapkan dan saya mengimpikan lah kalau boleh semua pihak sedia maklum. Macam orang kata badminton orang tahu kan. Kalau bowling orang tahu. Bocah ni at least kan, sebab komuniti OKU dalam Malaysia ni tak sampai pun 5-6% tak sampai pun berapa persen je kan. So saya harap kalau mana-mana komuniti at least tahu pasal bocah ni, kenal pasti atlet itu macam mana. Kalau bukan kenal atlet, figura atau identiti orang tu, ni boleh diletakkan dalam sukan bocah tu, boleh diketengahkan. Maknanya setiap tu ada, maknanya setiap daerah, setiap kawasan, setiap negeri tu ada sukan tu. Maknanya berkembang. Bila berkembang tu dari situ mudahnya langkah untuk terus ke depan dan orang sedia maklum, sukan ni memang wujud dalam negara kita. So lagi besar, maknanya peluang tu lebih banyak. Kejohanan luar pun ada senang, dan pengganti dah siap pelapis pun ada. Ni tidaklah hanya mengharapkan ada serta-serta negeri saja yang betul komit. Negeri-negeri lain pun masih kurang, ataupun mungkin family member, ahli keluarga ataupun masyarakat yang kurang nak ketengahkan. Sebab ada setengah OKU dia duduk dalam rumah, dia tak nak keluar. Tapi ada setengah pula dia mencari, ada setengah pula orang mencarikan untuk dia. So mengharapkan bila dah sukan ni orang dah tahu, bila dah satu Malaysia dah tahu, senang untuk kita, senang untuk atlet tu diketengahkan. Betul. Bila kita macam tu, so mudahlah. Contohlah kita mungkin ada ahli keluarga kita yang ada mengidap penyakit gitu. So dia pun kadang kita faham orang ada mungkin down duduk rumah, macam kau cakap tak nak keluar. So sebenarnya ni cara terapi kan. Sebenarnya dia boleh bersukan. Dia boleh buat something untuk diri dia, untuk negara, untuk keluarga dia. Wow, inilah benda yang kita nak sebenarnya kan. Jadi saya pun rasa betul lah, harapan tu memang kita nak kalau boleh semua orang tahu pasal sukan bocah ni. Okey, kita kembali lagi sebab ni dalam Kita Bincang Podcast.
welcome back. Kita kembali lagi dalam Kita Bincang Podcast. Jangan gaduh-gaduh, kita bincang. Okey, tadi kita pada sesi pertama kita bersama jurulatih coach untuk sukan boccia ni. Kali ni dah ada jurulatih, kita terus bersama dengan atlet dia terus. Ini dia atlet kita, atlet Paralimpik Malaysia kita, Kak Noor Azku Zaimi. Apa khabar Kak Noor? Baik, Alhamdulillah. Okey, ini Kak Noor tu tak sangka duduk sebelah Kak Noor, selalu tengok je dia main sukan balik-balik tu. Kan? Okey Kak, saja santai Kak, nak berkenalan dengan Kak ni, boleh Kak cerita sedikit lah pasal Akak dan sukan boccia ni. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada podcast yang sudi untuk menemu ramah saya. Sama. Dan saya amat terharu jugalah, dan tak sangka jugalah. Okey, nama saya Noor Azku Zaimi. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Memang saya lahir di Kuala Lumpur dan saya dibesarkan di Selangor. Saya mula-mula menjinakkan diri dalam bidang boccia ni pada tahun 2017. Lepas itu saya main para ASEAN dan saya dapat silver medal, iaitu main acara pair BC4. Dan lepas tu saya berehat sekejap dan saya masuk semula baik dalam bidang boccia ni pada tahun 2021 tak silap. Dan saya mencuburi juga, dan tahun lepas saya main para ASEAN, para Asia, dan juga saya main World Championship, Regional World Championship di Hong Kong. Alhamdulillah, 3 tournament tu saya dapat gold medal, Alhamdulillah. Dan juga baru ni bulan 3 tahun ni juga saya baru je main di Coimbra, dapat medal juga, silver medal, iaitu main secara acara pair BC4 lah. Dah banyak medal lah Kak Alhamdulillah lah. So start saya dengar daripada 2017 bermula main boccia untuk yang serius lah, untuk wakil negara ni kan. Betul. Jadi kalau sebelum tu macam mana Kak main boccia ada ke atau macam mana? Mula-mula saya tak tahu ada sukan boccia ni. Tapi masa tu saya atuk saudara saya lah, dan saya beri Tok Lang, dia yang recommendkan saya dalam sukan boccia ni lah. Dia kata masa tu memang nak pakai pemain kan untuk main sukan boccia. Situ saya pun sebenarnya tidak terserah, saya memang tak tahu bila-bila sukan ni semua. Memang zero, tak tahu apa. Jadi dia lah yang banyak recommendkan saya, dia perkenalkan saya apa semua. Dan Alhamdulillah lah saya dapat masuk dalam bidang boccia ni lah, sukan boccia ni. Okey, kita cuba orang kata selam jauh sedikit lah dalam kehidupan, mungkin kehidupan Akak, peribadi Akak kan. Akak dah rumah tangga lah. Ya betul. Saya dah 2 orang cahaya mata. Dah 2 orang dah. Alhamdulillah. Dah besar dah Kak? Yang sulung nak masuk 3 tahun. Yang bongsu nak masuk 2 tahun. 2 tahun. So dah berapa lama dah Kak berumah tangga? Daripada tahun 2019. 2019. Yep. Dah jadi atlet dulu lah. Ya betul. So bertemu jodoh kat mana? Kat tempat sukan ke apa? Betul. Itu di luar bidang sukan. Di luar. Saja tanya sikit Dia punya husband ada bang. Saja tanya kok-kok lah, bertemu jodoh dekat orang tu, dekat main sukan. Sukan. Betul. Di luar lah. Jadi okey, nak tanya sikit lah kehidupan Akak sebelum Akak bergelar atlet. Akak apa Kak buat sebelum ni? Okey, masa saya lepas saya SPM tu memang saya sambung belajar lagi di Pusat Pemulihan Perindustrian Banyi, Kat Banyi. Saya ambil jurusan IT selama 2 tahun. Lepas tu saya menangguh sekejap. Saya memang nak cari kerja, tapi biasalah parents diorang tak bagi, cuma diorang risau nak lepaskan saya dalam keadaan macam ni kan. Masa tu diorang memang
tak tahu sangat lah pasal macam mana kehidupan OTU di luar sana dan persekitaran OTU macam mana semua kan. Tapi saya cuba untuk melibatkan diri saya di mana-mana apa-apa program je lah. Program-program yang melibatkan OTU dan saya bawa sendiri parents saya tunjuk tak ada orang kan macam mana anak-anak OTU kehidupan dia, pergerakan dia dan juga apa yang diorang buat apa semua. Lepas tu saya campurkan juga parents saya dengan parents anak-anak OTU yang saya jumpa dalam program tu. So automatic diorang macam dia macam tahulah dan terfikir lah kalau orang lain boleh kenapa macam anak dia ni tak boleh macam itulah. Dia fikir macam itulah. So betul lah apa kita memberi pendedahan juga lah pada parent-parent yang mungkin ada anak yang kurang upaya kan. Mungkin betul dia orang ni risau kan nak lepas anak dia macam tu kan. Tapi alhamdulillah lah akak pun saya akak ni strong lah, kuat kat akak kan, akak campur dengan semua komuniti tu semua. Kita sebenarnya nak strong diri, kita kena utamakan strong parent kita dulu. Beri diorang keyakinan dulu. Macam kita berikan orang kepercayaan yang bahawa kita ni boleh buat tanpa pertolongan diorang dan juga tanpa pengawasan diorang. Yang penting kita kena inform lah apa yang kita perlu buat, apa yang kita kena lakukan apa semua. Kena beritahu parents biar diorang tahu. Biar dia tahu lah supaya dia tak risau. Ya betul lah, kan. Itulah kak kita. Tapi inilah dia, di sinilah dia sekarang, nampak. Jadi kak nak cerita pula, nak tanya pula lah. Tadi kehidupan sebelum, ni kehidupan semasa mula-mula bergelar atlet tu. Kan saya dengar adik coach kata training gila juga tu, 5 hari seminggu. Dia kan? simple je. Kalau kita dapat coach yang tak dealer lah dia. Oh ya ke? Macam coach Tapi Aiman kalau tadi. kita dapat coach yang dealer lah dia. Sorry. Kata coach juga lah. Durau. Betul. Jadi macam mana mula-mula kan? Okey, akak tak tahu langsung pasal bocah mula-mula, betul. Apa bocah ada tiba-tiba apa Pak Lang ni kan? Tok Lang. Tok Lang tu perkenalkan masuklah ni ada sukan nak tengah cari nak wakil ni kan. Macam mana wakil negara tu? Masa tu saya wakil kebangsaan dulu. Okey kan. Jadi nak cari wakil. So akak menceburkan diri. So mula-mula nak adapt macam mana? Penerimaan tiba-tiba kena main sukan ni. Macam mana nak penerimaan awal orang kata? Mula-mula saya terima tu memang agak sukar lah kan? Sebab benda tu tak sebati dari duduk kita lagi kan. Tak pernah main macam tiba nak kata kadang baling bola kita baru start kan. Hari pertama tu nak baling bola penat je. Malas je macam-macam lah kan. Tapi kan ada bapak saya, dia nasihat saya. Lepas tu saya cakap diri saya, sebenarnya ini yang aku nak, ini yang aku minta. Jadi aku kena hadam jugalah tu semua kan. Lepas tu saya cuba kuatkan jugalah untuk diri saya, macam mana saya nak menghadapi tu semua. Lepas tu yelah, saya tengok macam atlet-atlet bocah yang dah diserap dalam ni kan. Saya tanya pendapat. Daripada ada seorang atlet bocah juga bernama Lee Chi Hong. Dia atlet yang paling otai lah dalam ni kan. Saya tanya dia pendapat dia. Dia kata macam ni dia main nasihat saya jugalah. Jadi saya memang respect dengan dia lah. Dia memang atlet yang paling tua dalam ni. Paling otai. Dalam umur dia pun dah 51 tahun. Yep. Masih main lagi? Masih main lagi main. Dia pun masa saya juga masa tu pergi Paris. So pernah ke yelah akak tak biasa kan, pernah ke terdetik rasa give up lah, aku tak boleh lah aku main benda ni? Ada tak rasa macam tu? Tak ada kot. Tak ada sebab bagi saya kalau boleh nak kita lagi kita nak lagi itu yang kita nak sebenarnya. Geng kan, nak bagi tahu pada korang semua kat luar, ini salah satu contoh lah sebenarnya. Kalau kita nak suatu benda tu, kita kena betul-betul nak, kita kena buat. Kan, kalau kita tak nak lah ni, so dah down diri, itu tak jadi. Bila kita betul-betul fokus, kita buat betul-betul, alhamdulillah mesti tercapai apa yang kita impikan. Betul, kan. Okey, nak cerita ni lah pasal akak apa baru-baru ni kan, dekat Paralimpik kan. Dengar sampai separuh akhir mana akak tewas dengan pemain Hong Kong, tak silap saya kan. Ya betul. Dan lepas tu bila penentuan untuk pingat gangsa pula, tewas dengan pemain nombor 1 dunia, daripada Colombia. Betul. Jadi macam mana kak, kita nak fight orang yang hebat macam nombor 1 dunia, nak fight yang daripada yang level lagi tinggi pada kita.
Macam mana nak adapt tu Kak sebenarnya? Okay, sebenarnya benda tu saya tak takut sebenarnya. Tapi bagi saya tu cabaran untuk saya sebenarnya. Dari satu macam saya pun masa tu macam betul tu aku kat sini je. Tu macam tak percaya lah sebab dah tahap sampai semi-final kan. Betul. Sebenarnya saya tak terus terang. Saya pun cakap dengan coach saya, target saya hanya untuk quarter final je sebenarnya. Jujur saya kata target saya untuk quarter final. Tapi Allah nak beri rezeki kan. Dah sampai tahap semi-final kan. Jadi saya sampai sini dah tu. Macam tu lah. Jadi Alhamdulillah lah. Macam saya nak menghadapi opener tu macam sebenarnya bagi saya nak datang dorang kuat, kita boleh kuat. Betul. Dorang bertahan nasib, kita bertahan nasib. Betul tak kan? Jadi benda tu bagi saya macam tak macam sama je. Macam kalau dia kuat, aku boleh kuat. Saya anggap macam tu je sebenarnya. Itulah sikap nak lawan tu ada. Betul. Kita jangan lah down, rasa down pula. Kita kena utama dan lebih kuat dan minda lah tu. Yelah, benda ni mental lah, betul lah tu. Itu apa-apa atlet pun mental kena kuat. Tak kuat mental babe, memang kalah lah. Tapi itulah akak at least target quarter pergi semi, meningkat. Mungkin next Olympic target final lah. InsyaAllah. Kan kita target emas pula kan. InsyaAllah. Teruskan orang kata setiap kali training tu. Okey, kalau nak tanya lah pasal kejohanan, Boccia ni dia ada ke orang kata kejohanan setiap bulan, setiap minggu apa? Takkan harap sukan Olimpik, sukan Asia yang 2 tahun 4 tahun sekali je. Ini setahu saya lah kan. Sebenarnya kita mungkin macam terlampau ada tournament tidak. Dia ikut pada MSN juga kan. Kalau kata tahun ni dia nak hantar kita dalam 4 game, pergilah. Macam itulah ibarat dia. Begitulah kejohanan dia memang. Tapi kejohanan dunia memang sentiasa ada lah kan. InsyaAllah. Kalau adalah juga. Adalah juga. So tak let datang situ. Kalau tidak, ialah kalau nak training 2 tahun pun nak masuk, 4 tahun pun nak masuk Olimpik kan. Lama lah pula. Jadi kita kena masuk kat tempat lain lah untuk asah lagi bakat semua kan. Betul. Okey, jadi next soalan Kak, saya nak tanya lah kan. Pada pandangan ni saja, pandangan akak lah. Okey, mungkin sebelum ni kan, sukan macam Paralimpik ni orang tak tahu sangat. Atlet-atlet dia pun orang tak ambil tahulah sebab tak diwawarkan sangat. Macam sukan normal kan, sukan normal ni semua orang tahulah, Olympian semua kan. Tapi sejak akhir-akhir ni kalau kita tengok dekat media sosial, semua media massa pun makin highlight kan kita punya atlet Paralimpik kan, di mana contoh yang masa kita dapat pingat emas dulu masa sukan Olimpik sebelum ni kan, keluar nama-nama macam Ziyad, nama-nama macam Latif Romli, nama-nama macam yang baru-baru ni Boni, Chia Lik Hao, sampaikan orang buat filem berkenaan dengan Chia Lik Hao tu kan, filem Gold tu, di mana macam mana dia perjalanan dia sampai dia menang emas. Jadi pandangan akak lah pada sekarang ni, macam mana penerimaan orang terhadap atlet Paralimpik? Adakah masih macam dulu tak dihiraukan dia anak tirikan ke apa? Ataupun sekarang ni dah diagung-agungkan juga Paralimpik dia dah setaraf dengan atlet Olimpik biasa? Dengan secara jujurnya lah kan, macam bukannya kita nak nak membanding-banding tidak ya. Macam able kan, saya tengok bila untuk yang able, diorang banyak concentrate pada live untuk able. Tapi betul. Untuk live untuk Paralimpik memang kurang. Jujur saya kata. So nak tengok live yang untuk Paralimpik bila Malaysia main memang tak ada lah. Dan memang kurang, memang tak ada pun. Betul. Jadi macam mana keadilan untuk kita orang sebenarnya? Bila tak ada live untuk Paralimpik, macam mana orang-orang di luar sana, macam mana nak tahu betul. Game Paralimpik tu macam mana, dan bagaimana, dan macam mana kita nak perkenalkan lagi lebih jauh untuk game Paralimpik sebenarnya. Kalau tak ada benda-benda yang sepatutnya lah. Macam tu. Faham. Jadi maksud akak ni, kalau boleh kita kena banyakkan lagi lah live
Ya. Sukan Paralimpik berlangsung, kita buat secara langsung supaya yalah betul juga Kak. Barulah kita satu Malaysia ni boleh tengok dan tahu, oh ini sukan Paralimpik, oh ini sukan bocah, Ya, ini betul. sukan yang ni kan. Betul juga tu. Salah satu cara untuk kita memperkenalkan lah sukan dan atlet Paralimpik kita di mata at least penduduk Malaysia kena tahu dulu. Inilah atlet kita, inilah sukan Paralimpik yang ada dekat negara kita. Itulah daripada pandangan akak sendirilah, pandangan peribadi dia. Mungkin insyaAllah akan datang kita boleh usulkan kan, mungkin kita boleh buat live club untuk sukan Paralimpik ni. Kan. Jadi I katalah Kak kan, nak tanya apa harapan akak lah untuk diri sendiri kan, target untuk akak untuk tahun depan dan juga harapan akak untuk sukan bocah ni di negara kita. Okay, harapan saya kalau boleh naklah diramai yang mencuburi dalam bidang bocah sebenarnya. Jadi atlet-atlet yang di luar sana yang mana minat dalam bidang bocah ni, kalau boleh kita meramai lagi sebenarnya. Sebab apa, bagi saya lagi ramai lagi bagus, betul tak? Betul. Dan harapan saya juga kalau boleh nak lagi lah nama bocah ni dinaikkan lagi. Maksudnya sampai kalau boleh biar satu dunia tahu. Contohnya macam para badminton, para basikal, para olahraga, macam mana diorang perkenalkan macam tu juga bocah. So kita nak bocah pun jadi orang kata meluas dan biar semua orang tahu di luar sana. Biar lebih dikenali lah. Ya, Kak, sikit soalan last lah. Kan? Mungkin mentor peribadi juga. Nak tanya, okey, kita tahu tadi training akak full loh. Sabtu Ahad dia cuti. So macam mana akak nak balancekan kehidupan akak sebagai atlet dan seorang ibu, seorang isteri juga kat rumah tu? Anak-anak macam mana? Anak-anak macam, mak busy lah Aziz, training je. So macam mana? Syukur Alhamdulillah. Jadi suami saya kan, dia memang memahami saya lah sebenarnya. Dan dia memang tahu jadual saya dan dia tahu apa yang saya buat. Jadi orang kata dia nak dia nak memaksa saya dan menghalang saya pun tak boleh. Sebab apa? Sebelum saya kahwin pun saya dah beritahu dah awal dah. Saya ni atlet. Saya ni seorang atlet. Jadi dia kena faham seorang atlet tu macam mana. Dan dia pun tak boleh nak halang apa yang saya nak sebenarnya. Jadi dia faham lah. Alhamdulillah. Dapat suami yang jadi memahami lah. Alhamdulillah lah. Dan anak-anak saya pun Alhamdulillah memahami. Saya dari pun diorang kecil lagi kan. Lagi pun saya memang nak program 4 tahun lagi untuk LA. InsyaAllah mungkin LA yang terakhir untuk saya tak tahu macam mana. Sebab yelah dah tiba masa untuk saya potong untuk anak saya dah lepas ni kan, betul tak? Jadi saya cubalah untuk saya buat ni untuk semua, untuk anak-anak saya sebenarnya. Bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa, untuk anak-anak saya. Betul. Sebab bagi saya anak-anak ada penting dari kehidupan saya. Betul. Macam tu. Baik, insyaAllah saya yakin anak-anak Kak nanti bila dah besar, dia tengok mak dia dia macam ni, dia akan bangga betul, mak ini mak aku lah Bib. Aduh, sebab sikit. Anak-anak tak boleh sikit, sebab sikit kan. Jadi itulah, Alhamdulillah lah Kak dapat orang kata pasangan yang memahami kan. Itu penting juga sebenarnya, support tu kita sebagai seorang atlet juga kan. Kita perlukan support daripada sekeliling, daripada rumah, daripada kawan-kawan, daripada family, daripada isteri, daripada suami, daripada anak-anak. Jadi Alhamdulillah Kak dapat lah orang kata support daripada suami akak sendiri, di samping daripada support rakan-rakan jurulatih dan juga daripada pihak KBS, MSN semua kan. Dia pun coach pun dia orang pun tak adalah terlampau kata nak menyekat masa saya. Macam saya tiba-tiba ada emergency urusan anak saya ke melibatkan urusan luar, diorang tak pernah lah saya pun. Jadi mereka diorang memahami dan diorang akan beri saya pelepasan jugalah. Pelepasan juga. Alhamdulillah lah, senang dapat itu, dapat coach yang faham. Okey Kak, satu lagi lah orang kata soalan untuk akak nak tanya apa orang kata nasihat akak kan, ataupun orang kata nak bagi teguran ke kepada ibu bapa di luar sana ataupun mana-mana belia ke yang mungkin ada kelainan upaya kan, tapi nak join dalam sukan Paralimpik ni. Okay.
sebenarnya kan macam di luar sana tu ada parents-parents yang ada anak OTU di luar sana tu, kalau boleh janganlah halang. Tu saya minta. Sebab apa, mereka pun ada keinginan untuk untuk melihat persekitaran di luar sebenarnya. Diorang pun kalau boleh tak nak hidup macam tu sebenarnya kan. Sebab yelah, saya cakap ni pun sebab saya pun pengalaman saya sendiri sebagai saya seorang anak OTU. Bila kita orang macam saya, bila duduk kat rumah je rasa macam bosan, tak tahu nak buat apa Kadang-kadang kita ni macam anak-anak OTU ni macam kadang tak tahu kehidupan luar tu macam mana sebenarnya. Sebab kita dah biasa kehidupan dalam rumah. Berbeza tau kehidupan dalam rumah dan juga berbeza kehidupan di luar sebenarnya. Dan kalau boleh mana ada parents yang kat luar sana tu ada anak-anak OTU, kalau boleh apa orang kata beri diorang apa yang diorang nak sebenarnya dalam hidup diorang sebenarnya. Contoh macam ada seorang anak ni nak main sukan. So kita cuba cari yang bidang sukan yang macam mana yang dia nak, dan orang kata kalau boleh cuba untuk macam apa orang kata, macam carilah apa badan-badan yang melibatkan sukan yang mereka nak lah sebenarnya, yang mereka berminat. Macam tu. Kena bagi peluang agak lah bagi untuk peluang pada anak-anak mereka kan. betul. Kena support lah, kena menyokong anak-anak. Janganlah orang kata terperap kat rumah je. Biar dia tahu dunia luar. Macam cakap luar dengan dalam lain. Lain kan? berbeza. Dunia luar ni lagi luas, lagi orang kata lagi besar, lagi warna-warni. Lagi banyak orang kata cabaran, likuran di luar tu, dan juga banyak kat kemanisan juga kat luar tu kan. Lagipun tak semestinya bila diorang dah keluar daripada kepompong diorang sendiri, diorang tak boleh cari rezeki diorang sendiri. Tak semestinya. Mungkin bila diorang dah keluar daripada kepompong diorang boleh cari rezeki sendiri, dan mana tahu Tuhan tu nak beri rezeki macam dah terbalik lah. Anak OTU yang kau selama ni kau simpan apa semua akan membantu kau balik. Macam tu ibarat dia. Macam tu. Betul. Betul lah. Ni sebenarnya kebanyakan ibu bapa yang ada anak yang OKU, dia orang ni yalah, first dia risau. Betul. Dia takut apa jadi anak dia, risau anak dia mampu ke nak berdepan dekat di luar dunia luar. Betul. Dan satu lagi yang paling dia risau, kalau dia orang tak ada, macam mana anak-anak ni nak meneruskan kehidupan. Tapi macam cakap betul lah, kalau kita bagi peluang, dia sendiri boleh menjana orang kata pendapatan. Betul. Kan. Betul. Boleh menjana dia punya kehidupan sendiri. Itu sebanyak orang kata meringankan lah ibu bapa punya beban fikiran. Kan. Jadi itulah teguran orang kata, nasihat kepada ibu bapa di luar sana. Okey. Dan kepada orang kata belia-belia yang rasa mungkin kita rasa down, kita ada kekurangan upaya apa, sebenarnya jangan rasa gitu. Ada peluang untuk korang, untuk anda membina nama untuk diri, untuk keluarga, untuk negara juga. Seperti contohnya kat sebelah saya ni, insan hebat sebelah saya ni, macam mana dia berjaya sampai dapat pingat emas, mengharumkan nama Malaysia. Orang dah kenal nama Malaysia di dalam sukan boccia ni. Dan harapan macam akak tadi, saya pun mengharap juga akak berjaya lebih lagi lepas ni. Mungkin di Olimpik LA nanti pingat emas yang kita target, dan kita harap masa Paralimpik LA tu ada live. Kita nak tengok live. Betul. Akak ambil emas tu, kita nak tengok live. Itu yang penting sebab kalau boleh kan. Lepas ni macam minta maaf lah kalau wartawan di luar sana tu macam bila melibatkan game Paralimpik, kalau boleh beri dalam menonjol pada mereka. Orang kata apa, yelah, kalau orang kata sukan ever boleh, kenapa sukan Paralimpik tak boleh, betul tak? Betul. Sebab orang kata bukannya kita ni nak sangat tunjuk kita ni hebat, tidak. Kita cuma nak memperkenalkan, dan kita nak biar masyarakat di luar sana tahu macam mana orang kata apa, game Paralimpik ni, cara-cara diorang. Contoh kita ambil olahraga lah. Contoh tak ada dua kaki. Tak ada dua kaki, macam mana diorang berlari dengan keadaan macam tu, tak ada dua kaki. Itu kita bagi gambaran saja, contoh. Sebab tu saya bagi tahu, dan saya terkenalkan kalau boleh lepas-lepas ni kalau macam ada game Paralimpik, buatlah macam live ke apa ke, berilah penonjolan pada diorang semua.
Oh, betul tu lah. Betul. Lagi susah lah sebenarnya. Ya, betul. Kalau yang biasa okey lagi senang. Ini macam mana macam Akak cakap? Macam mana tak ada kaki nak lumba lagi tu. Ya, betul. Sebenarnya game Paralimpik Kadang lagi kita susah. ni macam atlet Paralimpik ni kadang bila orang-orang yang contoh dia okey, apa bocah tu macam mana apa semua, kadang kita ni macam penat nak explain. nak explain sebab nak cakap dengan orang ni orang lain pula datang. Aduh. Lepas tu saya kata kalau boleh macam contoh bocah ni kita beri penonjolan dan macam ada live ke apa ke macam tu lah. So lebih orang dah tahulah, orang lebih kenal, orang luar sana kenal apa tu sukan bocah. Macam tu Kak Betul. Jadi okey, kita balik. Terima kasih Kak. Saya nak ucapkan terima kasih kepada akak kita, Kak Nur Asku Zaimi ni, atlet Paralimpik kita ni, yang sudi luangkan masa bersama kami dalam kita bincang podcast. Sama-sama kita borak pasal bocah sebenarnya. Satu sukan Paralimpik bocah, dan akak ni salah seorang atlet Paralimpik yang berjaya sampai ke peringkat separuh akhir dalam sukan Paralimpik baru-baru ni di Paris. Kita doakan akak berjaya di next Olimpik dan next sukan lain lah. Ada sukan para Asia nanti kan. InsyaAllah, dan berjaya dah kekal dapat pingat emas boleh. Dan kalau boleh cakap minta kita buat live setiap kali sukan Paralimpik ada, para Asia ada, kita buat live supaya orang luar sana boleh tengok macam mana sukan-sukan para ni diadakan. Dan lagi satu, ini personal saya nak nanti kita buat filem pasal Akak No, macam mana dia main sukan bocah, sampai menang pingat emas nanti. Okey. Boleh ke? InsyaAllah. Boleh, insyaAllah. Okey, kita jumpa lagi dalam Kita Bincang Podcast. Jangan gaduh, kita bincang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.